Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam subjek BPP 3023 iaitu Asas Perakaunan Perniagaan. Minggu lepas kita dah belajar bab 4 bahagian buku tunai bahagian penerimaan. Pada minggu ini kita masih lagi sambungan dalam topik yang sama iaitu buku tunai. Dan cuma kita beralih kepada subtopik yang baru iaitu buku tunai bahagian pembayaran. Okey, sebelum itu kita flashback dulu bahagian-bahagian yang terdapat dalam buku tunai. Seperti yang kita telah belajar pada minggu lepas, buku tunai terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian penerimaan yang terletak di bahagian debit dan yang kedua bahagian pembayaran yang terletak di bahagian kredit. Okey, seperti yang sedia maklum bahawa penerimaan buku tunai dia menerima segala tunai yang dimasukkan ke dalam bank yang menyebabkan tunai di bank semakin bertambah. Tetapi sekiranya kita mengeluarkan tunai yang berada di dalam bank yang menyebabkan tunai di dalam bank semakin berkurang, ianya disebut sebagai tunai pembayaran yang terletak di bahagian kredit pada buku tunai. Okey, apa yang menyebabkan tunai di bank berkurang? Yang pertama adalah membayar hutang pemiutang niaga, yang kedua membayar hutang pemiutang lain-lain. Jadi bila kita membeli barang secara hutang dengan pembekal dan sampai pada masanya kita akan bayar semua hutang-hutang kita pada pembekal. Jadi apabila kita membayar hutang kepada pembekal akan menyebabkan duit yang berada dalam bank kita semakin berkurang. Jadi ianya akan direkodkan di bahagian pembayaran. Okey, yang seterusnya adalah berlakunya rekrutmen tunai. Yang keempat, menerima peruntukan dana tunai runcit. Jadi yang kedua-dua ini, rekrutmen tunai dan peruntukan dana tunai runcit, dan yang kelima, pembayaran tuntutan perbelanjaan tunai runcit seperti petrol, alat tulis dan parking. Cikgu akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Okey, kita tengok dahulu format buku tunai bahagian pembayaran. Alright. Macam biasa bila kita buat buku-buku catatan pertama yang lain, buku jualan, buku belian, buku pulangan belian dan sebagainya, dan buku tunai bahagian penerimaan, perkara-perkara asas yang terletak bahagian tabel dia adalah sama. Dimulakan dengan tarikh, butiran perkara, rujukan, folio dan juga amount. Okey, dan bahagian lain yang membezakan di antara buku tunai bahagian pembayaran dan lain-lain bahagian adalah dalam buku tunai kita ada kolom untuk pemiutang niaga, pemiutang lain-lain, alat tulis, petrol, parking dan juga kolom untuk lain-lain. Dan sekiranya terdapat kolom untuk bahagian lain-lain, kita perlu tulis keterangan apa yang dikatakan sebagai lain-lain. Contohnya, pada dana tunai runcit, pada 2 hari bulan 4 kita menerima dana tunai runcit dan kita masukkan RM200 di kolom lain-lain dan kita memberitahu keterangan iaitu tunai runcit. Alright. Ini adalah format secara general dan kita akan spesifik tengok daripada satu transaksi kepada satu transaksi yang lain. Okey, kita tengok bagaimana sebenarnya dana tunai runcit ini direkod. Okey, pertama bila kita terima dokumen yang kita terima yang pertama adalah dokumen voucher bayaran. Automatik bila awak terima dokumen voucher bayaran, mesti kita rekodkan di dalam buku tunai bahagian pembayaran. Okey, siapa yang keluarkan voucher bayaran ini? Voucher bayaran ini dikeluarkan oleh syarikat. Tengok nama ke atas ni, nama siapa? Kalau nama dia adalah Isma Group Company, ini adalah nama syarikat kita. Jadi bila nama berada di atas, nama syarikat kita berada di atas, bermakna kita yang keluarkan voucher bayaran. Bermaksud voucher bayaran ini adalah kita mengeluarkan tunai. Mengeluarkan duit daripada akaun bank kita. Dan kenapa kita keluarkan duit ini? Kita bagi pada siapa? Kita tengok kepada ini. Kita keluarkan, kita bagi kepada tunai runcit.
tunai runcit ini sebenarnya siapa? Okey. Untuk pengetahuan awak semua, notetkan benda ini betul-betul. Tunai runcit ini adalah kita sendiri. Maksudnya kita keluarkan duit daripada akaun bank kita untuk kita dapatkan duit, dan duit ini kita letakkan sebagai tunai runcit. Kenapa tunai ini disebutkan sebagai tunai runcit? Kerana tunai ini dia tak banyak. Tunai dia kita keluar dalam RM200 sahaja. Bermakna tidak lebih daripada RM200. Dan kenapa ianya juga dipanggil sebagai tunai runcit? Kerana ianya dibelanjakan untuk perbelanjaan-perbelanjaan kecil di dalam syarikat seperti petrol, alat tulis, parking dan tol. Jadi bila perbelanjaan-perbelanjaan kecil yang menggunakan dana tunai runcit ini. Jadi pada awal permulaan perniagaan biasanya kita akan mewujudkan tunai runcit. Okey, mewujudkan tunai runcit, akaun tunai runcit. Jadi kalau awak tengok dana tunai runcit ini diwujudkan oleh company Isma Group sebanyak RM200. Okey, dan seperti yang saya katakan, ianya perlu direkod di bahagian voucher bayaran. Okey, kita tengok macam mana kita nak rekodkan dia. Alright. Okey, kita tengok bahawa pada 2 hari bulan 4 tadi kita terima voucher bayaran. Kita rekod pada bahagian tarikh, letakkan tarikh 2 hari bulan 4 2016. Okey, kalau awak tengok bahagian tarikh saya ni ada banyak kesilapan. Okey, dia tak mengikut tarikh yang betul. Jadi masa awak buat latihan nanti, tolong pastikan tarikh ni betul. Jangan buat kesilapan yang telah seperti mana yang cikgu buat ya. Okey, jadi pada 2 hari bulan 4, okey, Isma Group mengeluarkan voucher bayaran. Dan voucher bayaran itu dikeluarkan untuk mewujudkan dana tunai runcit. Jadi pada bahagian butiran kita akan rekodkan dia sebagai dana tunai runcit. Kemudian kita masukkan nombor voucher kita iaitu PV010416. Dan kita nak rekod macam mana? Okey, kita kena rekodkan dia secara couple. Maksudnya dana tunai runcit kita kena rekod 2 kali. Yang pertama di kolom amount, yang kedua di kolom lain-lain sebanyak 2 kali. Okey, kita tengok kita rekodkan amount RM200. Kemudian di kolom lain-lain kita rekodkan RM200. Dan kita akan tulis, sebab kita letak di bahagian lain, kita kena tulis keterangan iaitu tunai runcit. Jadi bahagian keterangan kita akan tulis tunai runcit. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak. Okey, kita tengok yang kedua iaitu rekrutmen tunai runcit. Okey, rekrutmen tunai runcit perlu direkodkan di lajur amount dan wujudkan lajur tuntutan pembayaran. Okey, tunai runcit. Okey, kita tengok dokumen dia. Okey, bila kita nak buat rekrutmen tunai runcit, okey, rekrutmen tunai runcit ini dia bermaksud, okey, dia bermaksud dana tunai runcit yang kita terima tadi. Okey, saya buka balik. Okey, tadi pada 2 hari bulan 4 kita ada terima dana tunai runcit sebanyak RM200. Jadi dana tunai runcit inilah kita nak gunakan perbelanjaan runcit di syarikat kita. Antaranya yang cikgu cakap tadi, petrol, alat tulis, parking dan juga tol. Jadi sepanjang bulan, okey, sepanjang bulan 6, sepanjang bulan 4, bulan April, okey, kita akan terima, okey, satu borang yang dinamakan borang tuntutan tunai runcit. Maksud borang tuntutan tunai runcit ini adalah, okey, pekerja-pekerja di syarikat kita, dia telah menggunakan duit dia untuk mendahulukan duit dia untuk membelanjakan perbelanjaan tunai runcit tu. Contohnya macam kita kata tadi, antara pembelanjaan dia adalah alat tulis, petrol, tol dan parking. Jadi dalam borang tunai runcit ni tadi, okey, kita selaku Isma Group ni kita keluarkan satu borang tunai runcit
kepada penyelia akaun. Penyelia akaun ini dia akan tengok. Okey, ada banyak tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh pekerja-pekerja syarikat kita daripada awal bulan, sehinggalah akhir bulan. Kalau awak tengok pada 16 hari bulan, 18 hari bulan, 7 hari bulan 4, 13 hari bulan 4, 16 hari bulan 4, 14 hari bulan 4 dan 20 hari bulan 4. Ada tuntutan daripada pekerja-pekerja kita. Okey, dia tuntut apa? Dia tuntut duit dia yang dia dah dulukan. Contohnya, pada 16 hari bulan 4 dan 18 hari bulan 4, ada pekerja kita telah membelanjakan duit dia sendiri untuk membeli alat tulis sebanyak RM12 campur RM38.80 menjadikan jumlah belanja alat tulis sebanyak RM50.80. Kemudian 7 hari bulan 4, 13 hari bulan 4 dan 16 hari bulan 4. Ada pekerja kita dia telah membelanjakan duit dia untuk membeli petrol daripada Petronas Taman Ria. Jadi jumlah perbelanjaan petrol yang dipergunakan sepanjang bulan 4 adalah sebanyak RM83. Kemudian pada 14 hari bulan 4 dan 20 hari bulan 4, ada pekerja kita juga dia telah membelanjakan duit dia untuk membayar tol dan juga parking sebanyak RM37. Jadi sepanjang bulan April, pekerja-pekerja kita dia dah gunakan duit dia sendiri sebanyak RM170.80. Jadi diorang nak duit dia balik. Okey, jadi pekerja-pekerja nak duit dia balik. Jadi kita iaitu Isma Group Company kena bayar balik pekerja-pekerja kita duit yang dia dah belanjakan. Okey. Jadi bila kita dah belanjakan RM170.80 ini tadi, duit dalam tunai runcit kita tadi semakin berkurang sebanyak RM170.80. Jadi kita kena rekodkan tunai runcit. Apa itu rekodkan tunai runcit? Rekrutmen tunai runcit ni maksud kita tadi, bila kita dah bayar klaim-klaim pekerja kita ni tadi, duit tunai runcit kita yang tadi ada RM200, betul? Dana tunai runcit kita tadi ada RM200. Jadi dana tunai runcit kita yang RM200 tadi semakin berkurang. Okey. Jadi daripada RM200 tolak RM170.80, tak sampai RM30 baki. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu rekodkan. Apa ini rekrutmen? Maksud dia kita kena ganti balik tunai runcit yang kita dah belanjakan. Kalau kita belanjakan tadi RM170.80, bermakna kita kena keluarkan duit kita daripada bank. Sebab itu kalau awak tengok Isma Group pada 22 hari bulan 4 dia mengeluarkan satu voucher bayaran. Maksud dia Isma Group keluarkan duit daripada bank kepada tunai runcit. Okey, kalau sebelum ni tadi dia keluarkan 200, kali ni dia keluarkan RM170.80. Kenapa RM170.80? Sebab dia nak menggantikan balik duit yang telah dia belanjakan sebanyak RM170.80. Kita belanja untuk apa tadi? Nak bayar balik tuntutan-tuntutan, nak bayar balik klaim-klaim daripada pekerja-pekerja kita. Jadi macam mana kita nak rekodkan? Jadi kedua-dua dokumen ini iaitu borang tuntutan tunai runcit dan juga voucher bayaran kita akan isi, rekodkan dalam buku tunai secara serentak. Sebab tu awak tengok tarikh dokumen dia sama. Okey, borang tuntutan tunai runcit tarikh dia adalah 22 hari bulan 4. Borang untuk voucher bayaran, dokumen voucher bayaran juga pada tarikh 22 hari bulan 4. Bermakna kedua-dua dokumen ini perlu direkodkan ke dalam buku tunai bahagian pembayaran secara bersama, direkodkan pada masa yang sama, pada tarikh yang sama. Jadi macam mana kita nak rekodkan buku tunai itu tadi? Okey,
Kita tulis tarikh tadi pada 22 hari bulan 4 2016. Butiran ni kita rekrutmen tunai runcit. Okey. Kita tulis nombor dokumen PV090424. Ini kita letak nombor voucher bayaran. Kemudian pada bahagian amount, okey. Kita kena tengok pada bahagian amount ini kita akan record berapa banyak yang dituntut oleh pekerja kita. Berapa banyak yang kita rekodkan tunai kita tadi. Dan kalau kita tengok tadi, jumlah yang dituntut adalah RM170.80 dan jumlah yang kita rekodkan voucher bayaran tadi dalam tunai runcit juga adalah RM170.80. Jumlah dia adalah jumlah yang sama. Jadi kita akan letak pada bahagian amount adalah RM170.80. Kita letak jumlah dia. Kemudian kita kena kenal pasti dalam borang tuntutan tunai runcit ini tadi, kita apa pekerja kita tuntut sebenarnya? Dia tuntut, kita tengok bahagian analisis bayaran. Ada 3 perkara yang dituntut oleh pekerja kita. Yang pertama adalah alat tulis, yang kedua adalah petrol, yang ketiga adalah tol dan parking. Okey? Dan kita ambil jumlah dia RM50.80, RM83, RM37. Okey. Dan kita rekodkan dia dan kita wujudkan kolom alat tulis, petrol dan juga tol dan parking. Okey. Jadi ada 3 kolom yang kita wujudkan. Jadi pada bahagian alat tulis tadi kita tengok berapa jumlah alat tulis. Alat tulis adalah RM50.80. Jadi kita rekodkan alat tulis RM50.80. Kemudian kita tengok berapa jumlah petrol. Jumlah petrol adalah RM83. Kita rekodkan jumlah petrol pada lajur petrol iaitu RM83. Seterusnya kita tengok, okey, yang ketiga adalah tol dan parking sebanyak RM37. Jadi kita akan rekod parking sebanyak RM37. Okey, jadi berapa jumlah kalau 3 ni kita tambah? Okey, untuk semak, untuk pastikan kita rekod dengan betul, bila awak tambahkan RM50.80 tambah RM83 tambahkan dengan RM37, awak akan dapat balik amount RM170.80. Bermakna amount dan juga jumlah ini dia mesti sama tally. Kalau sini adalah amount dia adalah RM170.80, bermakna bila awak campurkan ketiga-tiga ini tadi, awak akan mendapat jumlah yang sama, iaitu RM170.80. Jadi kita kena ingat, bila kita terima, okey, untuk rekrutmen tunai runcit ni tadi, kita kena kenal pasti apa sebenarnya yang tuntutan dia. Jadi tuntutan dia adalah alat tulis, petrol dan parking. Ini yang kita akan tulis pada kolom alat tulis, petrol dan parking. Selain daripada 3 benda ini, kita akan rekodkan dia di bahagian lain-lain. Okey, jelas yang tu? Okey, seterusnya kita tengok, alright. Kita tengok macam mana kita nak merekod pemutang niaga. Okey, pemutang niaga. Okey, pemutang niaga. Kita tengok dokumen dulu. Pemutang niaga, bila dia membuat pembayaran, okey, kita akan keluarkan voucher bayaran, okey. Kita keluarkan voucher bayaran kepada Sukadamai Trading. Bermaksud dia kita dah bayar hutang-hutang yang kita hutang kepada Sukadamai Trading. Siapa ni Sukadamai Trading? Kalau awak tengok, telah direkodkan sebagai pemutang niaga. Jadi Sukadamai Trading ini adalah pemutang niaga kepada syarikat kita. Siapa syarikat kita? Iaitu Isma Group dan Company. Okey, jadi kenapa kita bayar kepada Sukadamai Trading? Sebab kita nak menjelaskan invoice nombor 3319. Bermaksud sebelum ini kita ada membeli barang secara kredit daripada Sukadamai Trading. Jadi kita nak bayar semula hutang-hutang kita
kita kepada Sukadamai Trading. Berapa banyak yang kita nak bayar, iaitu RM10,000. Okey. Jadi voucher bayaran ini kita buat pembayaran pada bila? Pada 13 hari bulan 4. Jadi pada 13 hari bulan 4, okey, 13 hari bulan 4 2016, Sukadamai Trading, kita akan tulis pada ruang amount RM10,000 dan juga pemutang niaga. Pada lajur pemutang niaga, kita akan rekod dia sebanyak RM10,000. Okey. Jadi kita akan rekod pemutang niaga ini direkod sebanyak 2 kali, iaitu dengan pada ruang lajur amount dan juga ruang lajur pemutang niaga. Jadi selain Sukadamai Trading, pada bulan 4 juga kita ada bayar 2 hutang lagi, iaitu kepada Sentosa Trading dan juga Selesa Kekal Enterprise. Jadi kita rekodkan pada amount, lajur amount, dan kita juga rekod kepada lajur pemutang niaga. Kenapa kita rekodkan dalam pemutang niaga? Sebab pemutang niaga, sebab kita beli barang-barang niaga. Okey, sebab itu kita beli barang-barang niaga. Jadi bila melibatkan barang-barang niaga, kita kena rekodkan dia di bahagian pemutang niaga. Macam mana pula kalau melibatkan pemutang lain? Jadi pemutang lain ini adalah kita akan rekodkan dia di dalam amount dan juga pemutang lain. Dokumen dia macam mana? Dokumen dia masih sama juga, kita akan jumpa dokumen voucher bayaran. Okey, bila kita keluarkan dokumen voucher bayaran, kita bagi kepada amanah perabot. Bermakna kita dah bayar hutang kita kepada amanah perabot. Macam mana kita tahu amanah perabot ni pemutang lain-lain? Kita kena tengok bahagian akaun ini. Dia ada tulis pemutang lain-lain yang kita bayar invoice pada 77708, nombor invoice dia sebanyak RM5,450 pada 20 hari bulan 4. Jadi kita tengok pada 20 hari bulan 4 2016, kita rekodkan amanah niaga. Okey, amanah niaga di ruang amount sebanyak RM5,450 dan kapal dia pada bahagian pemutang lain-lain sebanyak RM5,450. Suka cikgu ingatkan pada awak semua, bila kita rekod, kita kena tengok setiap kapal-kapal kita mesti mempunyai jumlah yang sama. Contohnya kita tengok pada Pro Office Equipment, kita rekodkan amount dia sebanyak RM750 dan kapal dia pada pemutang lain-lain juga adalah RM750. Begitu juga Haruman Sejati Enterprise, kita rekodkan sebanyak RM448.55. Kemudian kapal dia juga mesti sama, RM448.55. Okey. Setakat ini faham? Okey, tarik nafas panjang-panjang. Cikgu cakap tak berhenti. Jadi kalau awak tengok video cikgu, kalau cikgu cakap tak berhenti, kalau awak rasa laju, awak nak tarik nafas dulu, awak pausekan video ni. Kemudian bila awak take 5 sendiri, rehatkan otak, rehatkan minda. Kemudian bila awak rasa dah take 5, awak dah rasa nak study semula dan rasa boleh masuk balik, barulah awak tekan balik play video ni, sambung. Jadi cikgu cakap memang laju. Jadi kalau awak rasa laju, awak pausekan je dulu. Then kalau you tak faham, awak rewind balik, reverse balik video ni, play balik daripada bahagian mana yang awak tak faham, then awak mainkan semula video ni, ikut part yang mana awak tak faham. InsyaAllah penerangan cikgu dalam video sepatutnya adalah jelas dan terperinci. Jadi kalau you guys rasa tak faham ke sebagainya, just PM ataupun WhatsApp cikgu dalam grup WhatsApp atau personal WhatsApp dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan reply, akan respon setiap pertanyaan-pertanyaan yang awak bagi. Setakat ni belum ada lagi yang WhatsApp cikgu secara personal tanya mana-mana topik yang cikgu tak respon. Okey. Jadi yang mana awak tak faham, awak boleh respon kepada cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok sewa. Macam mana sewa ni direkod? Okey, kita tengok sewa dibayar. Alright. Kalau awak tengok dokumen yang kita terima ni invoice.
Sepatutnya invoice kita tahu, invoice kita akan record sama ada di dalam buku jualan ataupun buku belian yang melibatkan transaksi secara kredit. Tapi kali ni bila sewa, kenapa kita rekodkan dia ke dalam buku tunai bahagian pembayaran? Okey, untuk sewa, okey, fahamkan betul-betul. Untuk sewa, dia adalah sangat-sangat special. Awak akan terima dokumen dia sama ada invoice ataupun voucher bayaran. Kalau invoice ni awak terima daripada Wan Yah Mahmud, mana kita sewa kedai daripada Wan Yah Mahmud. Okey, kita sewa, jadi sewa pada bulan April sebanyak RM2,000. Jadi Wan Yah Mahmud ini dia keluarkan invoice bagi pada kita supaya kita bayar duit sewa sebanyak RM2,000. Jadi automatik bila kita terima invoice sebanyak RM2,000, kita mesti terus bayar pada bulan tersebut. Jadi sama ada awak jumpa invoice ataupun awak sendiri keluarkan keluarkan voucher bayaran tunai sebanyak RM2,000. Jadi untuk sewa, ada kemungkinan dua dokumen yang awak akan jumpa, sama ada invoice yang dikeluarkan oleh Wan Yah Mahmud atau awak yang akan keluarkan voucher bayaran bagi pada Wan Yah Mahmud mengatakan bahawa awak dah bayar RM2,000. Jadi mana-mana dokumen yang awak terima, sama ada invoice ataupun awak keluarkan voucher bayaran sebanyak RM2,000, kedua-dua dokumen ini adalah sama, iaitu awak perlu rekodkan di bahagian buku tunai pembayaran. Jadi pada 30 hari bulan 4 2016, rekodkan sebagai Wan Yah Mahmud. Okey, kat sini tak lengkap ada. Rekodkan butiran Wan Yah Mahmud. Okey, dan nombor rujukan dia adalah kemudian amount dia sebanyak RM2,000 pada bahagian amount, dan juga pada butiran lajur lain-lain. Okey, lajur lain-lain kita akan tulis couple dia sama dengan nilai amount, iaitu sebanyak RM2,000. Dan bila kita isi pada kolom lain-lain, jangan lupa untuk tulis keterangan. Jadi pada keterangan awak akan tulis akruan sewa. Jadi pada bahagian keterangan awak akan tulis keterangan sebagai akruan sewa. Jadi ingat ya, apa yang cikgu katakan tadi, bila awak terima dokumen untuk sewa dibayar, awak terima invoice, jangan letakkan dia pada buku jualan atau buku belian. Tapi invoice untuk sewa ini perlu diletakkan di dalam buku tunai bahagian pembayaran. Kenapa bahagian pembayaran? Sebab kita nak bayar sewa sebanyak RM2,000 kepada Wan Yah Mahmud. Alright. Okey, itu sahaja tentang buku tunai bayaran, cara kita nak record. Okey, kemudian macam mana kita nak tulis amount dia? Okey, yang pertama kita jumlahkan setiap lajur yang ada ni tadi, hasil tambah setiap lajur pembayaran. Okey, kita tambahkan semua amount dia, kemudian kita jumlahkan dia. Okey, permintaan niaga kita jumlahkan permintaan niaga, dan kita jumlahkan bawah dia. Permintaan lain kita jumlahkan, dan kita akan dapat jumlah dia sebanyak RM6,983.55. Macam mana kita dapat? Kita tambahkan RM750, tambah RM448.55, tambah RM335, tambah RM5,450. Kita jumlahkan semua daripada lajur lain-lain ini, kita akan dapat
jumlah dia iaitu RM6,983.55. Begitu jugalah pada lajur alat tulis, kita jumlahkan ada satu saja RM5.80. Kita letak RM50.80. Pada lajur petrol RM83, kita letak RM83. Parking RM37. RM37 jumlah dia. Kemudian pada lajur lain-lain ada dua, iaitu RM200 untuk tunai runcit campur dengan sewa sebanyak RM2,000. Jadi jumlah dia adalah RM2,200. Kemudian awak tengok pada okey, ini adalah lajur untuk kita jumlahkan setiap lajur ni tadi. Ada hasil tambah setiap lajur pembayaran. Okey. Kemudian kita selangkan satu kotak ni. Okey, kotak yang biru ni kita abaikan dulu. Kita kotak hijau ni. Okey, kotak hijau ni kita selangkan satu kotak. Kita letak pada kotak hijau ini. RM324,829.38 ini kita dapat daripada mana? Kita dapat jumlah ini daripada jumlah keseluruhan yang diambil daripada buku tunai bahagian penerimaan. Okey, ingat kita sedang buat buku tunai pembayaran. Jadi bila kita nak jumlahkan yang pada hijau ini adalah jumlah besar dia. Macam mana kita nak letak jumlah besar dia? Kita tengok balik, buka balik buku tunai bahagian penerimaan ni. Okey, ingat tak buku tunai bahagian penerimaan? Kita ada buat jumlah besar dia tadi yang warna hijau ni, jumlah amount keseluruhan ini iaitu RM324,829.38 ini. Jumlah ini kita ambil, kita copy, kemudian kita salin. Okey, kita salin bulat-bulat, kita masukkan dekat sini jumlah dia sama sebiji iaitu RM324,829.38. Jadi kita buat double line kat sini. Alright. Okey, faham yang tu? Okey, jumlah ini tadi kita ambil daripada jumlah besar daripada buku tunai bahagian penerimaan. Okey, macam mana kita dapat bulatan yang biru ni tadi? Okey, senang saja. Jumlah besar yang warna hijau ni tadi kita tolakkan dengan jumlah besar amount yang warna merah ni tadi. Okey, kita akan dapat jumlah yang warna biru ni. Macam mana nak buat? Okey, jumlah warna hijau ni tadi RM324,829.38. Awak tolakkan dengan tulisan yang warna merah ni tadi. RM28,354.35. Bila awak tekan kalkulator dapat jawapan, awak akan dapat jawapan pada bulatan warna biru ini iaitu RM296,475.03. Jadi ini cara macam mana kita nak kira jumlah dia. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Jumlah besar yang berwarna hijau ini kita ambil daripada jumlah besar yang terdapat dalam buku tunai bahagian penerimaan. Kemudian kita tolakkan dengan kotak yang berwarna merah ini iaitu RM28,354.35 untuk kita dapatkan jumlah yang berada di sini dalam bulatan biru ini iaitu RM296,475.03. Okey, jadi bila kita dah siapkan semua jumlah-jumlah ini, bermakna kita dah tutup buku tunai bahagian pembayaran dan juga bahagian penerimaan. Maka selesailah perikutan kita di dalam buku tunai. Okey. Jadi selepas kita rekodkan dalam buku tunai ini, kita kena kenal pasti. Okey. Okey, kita nak postkan buku tunai ini, kita nak hantarkan ke ledger pemutang. Okey, sama ada ke ledger pemutang niaga atau kepada ledger pemutang lain-lain. Kenapa kita kena hantar kepada ledger pemutang?
Sebab sebelum ini kita dah beli barang secara hutang. Kemudian kita nak bayar balik hutang-hutang kita kepada mereka. Jadi hutang kita kepada pembekal semakin berkurang. Jadi kita akan rekod ke dalam dua jenis ledger, iaitu ledger pemiutang niaga dan juga rekodkan ke dalam ledger pemiutang lain-lain. Jadi kedua-dua ledger ini perlu dibuka bukunya secara berasingan. Jadi akan ada dua buku ledger. Okey, satu awak kena rekodkan ke ledger pemiutang lain-lain. Satu awak perlu rekodkan ke buku ledger pemiutang niaga. Satu lagi rekodkan dalam buku ledger pemiutang lain-lain. Okey, kita tengok contoh, satu je contoh dari setiap jenis-jenis pemiutang ni tadi. Okey, kita tengok contoh macam mana nak rekodkan ke dalam ledger pemiutang niaga. Okey, kita tahu bahawa Sentosa Trading ini adalah pemiutang niaga. Okey, kita dah beli barang secara hutang dengan Sentosa Trading. Okey, jadi pada 1 hari bulan 4 2016 kita ada membuat belian secara kredit daripada Sentosa Trading. Berapa banyak? RM8,818. Kenapa kita rekodkan dalam ruang kredit? Sebab kita kena ingat, bila kata pemiutang adalah liability semasa. Rumah asal untuk pemiutang adalah bahagian kredit. Jadi bila kita beli barang secara kredit daripada pemiutang kita, iaitu trading, hutang kita kepada Sentosa Trading semakin bertambah. Jadi kita tahu bahawa pemiutang ini adalah liability semasa. Rumah untuk pemiutang adalah bahagian kredit. Bila kita beli barang, iaitu pada 1 hari bulan 4 kita beli barang secara kredit, hutang kita bertambah. Jadi bila hutang kita bertambah, kita perlu kita perlu rekodkan di rumah asal dia, di bahagian kredit sebanyak RM8,800. Okey, pada baki jangan lupa letak kurungan. Okey, kenapa kurungan? Kerana ianya adalah bahagian kredit, kita letak kurungan. Okey. Kemudian pada 7 hari bulan 4, ini yang tadi kita keluarkan voucher bayaran ni. Keluarkan voucher bayaran sebab kita nak bayar hutang kita kepada Sentosa Trading. Bila kita bayar hutang kita kepada Sentosa Trading, hutang kita semakin berkurang. Bila hutang kita semakin berkurang, kita akan rekodkan. Okey, kita tahu Sentosa Trading tadi adalah rumah dia adalah bahagian kredit. Bila hutang dia semakin berkurang, kita kena rekodkan dia akan keluar daripada rumah dia, daripada rumah kredit ke rumah debit. Sebanyak RM881.80 tadi yang kita bayar tadi. Okey. Kemudian kita tengok pada bahagian baki tadi RM8,818, kita tolak dengan bahagian debit, kita tengok baki dia adalah RM7,936.20. Bermakna hutang kita tadi dengan hutang kita tadi dengan Sentosa Trading dah berkurang. Daripada RM8,818 dah berkurang jadi RM3,936. Okey. Jadi pada butiran, kita akan tulis sebagai buku tunai. Kenapa kita tulis buku tunai? Sebab kita ambil ini daripada buku tunai. Okey, ini adalah kita nak rekod kita nak rekod ledger pemiutang niaga. Okey, yang bawah ini adalah contoh
ledger pembintang lain-lain. Macam mana rekod dia? Cara rekod dia sama sahaja. Okey, kita tahu contoh pada 2 hari bulan 4 kita ada buat belian daripada Haruman Sejati sebanyak RM5,450. Kita rekodkan pada bahagian kredit. Kenapa kita rekodkan bahagian kredit? Kerana Haruman Sejati ini adalah liability semasa. Bila liability semasa, rumah asal dia adalah bahagian kredit. Kemudian kita akan letak baki dia, letakkan kurungan RM5,450. Kenapa RM5,450 dalam kurungan? Sebab nilainya ada di bahagian kredit. Jadi pada bahagian baki kita kena letak kurungan. Alright. Kemudian pada 4 hari bulan 4 tadi, dalam buku tunai kita tadi, okey, kita tulis butiran dia buku tunai 4 hari bulan 4, okey, kita bayar hutang kita kepada Haruman Sejati. Jadi hutang kita kepada Haruman Sejati telah berkurang sebanyak RM5,450. Kita dah bayar hutang dia. Jadi kenapa kita rekodkan bahagian debit? Sebab bila kita bayar hutang kepada Haruman Sejati, hutang kita semakin berkurang. Jadi kita akan pindah rumah daripada rumah kredit kepada rumah debit sebanyak RM5,400.50. Jadi kita boleh tengok baki kita tadi RM5,450. Kita tolak dengan bahagian debit RM5,450. Kita akan tengok baki kita dah jadi kosong. Jadi kita beli barang secara hutang RM5,450. Kemudian kita bayar balik dengan nilai yang sama. Jadi hutang kita kepada Haruman Sejati Enterprise dah selesai. Mana kita dah tak berhutang lagi dengan Haruman Sejati. Alright, itu sahaja berkaitan dengan buku tunai. Okey, untuk rekod jurnal, macam mana rekod jurnal kita akan tengok kemudian nanti. Okey, ni yang awak tak sabar nak tengok adalah bahagian latihan. Jadi macam mana kita nak buat latihan? Sama je, kita buat soalan yang sama, iaitu soalan Isma dan juga soalan Along. Jadi awak buka buku bayar tunai pembayaran. Kita dah belajar tadi tunai pembayaran. Jadi awak boleh rekodkan dalam buku tunai pembayaran dan awak update ledger pemihutang niaga dan juga pemihutang lain-lain. Kenapa kita nak update? Sebab kita dah bayar hutang-hutang yang kita berhutang dengan diorang. Barang-barang yang kita beli secara hutang, dengan mereka kita dah bayar. Jadi kita nak update dalam ledger pemihutang. Jadi dua latihan ini awak perlu siapkan. Okey, awak perlu siapkan dan hantar pada hari Khamis ini sebelum jam 10 malam. Pada hari Khamis ini sebelum jam 10 malam. Di samping itu juga dalam Google Classroom juga cikgu ada masukkan video pendek. Setiap video tak panjang pun, lebih kurang 5 minit je. Jadi 4 video dalam masa 20 minit saja. Ada 4 video, tak banyak pun. Jadi dalam video itu cikgu akan tunjuk macam mana kita nak rekodkan dalam ada certain dokumen seperti nota debit, nota kredit. Saya tak sentuh lagi dalam kelas yang lepas. Jadi dalam nota debit, nota kredit, dokumen nota debit, dokumen nota kredit ni macam mana kita nak rekodkan dia. Okey, jadi macam mana kita nak rekodkan? Jadi dalam video pendek berdurasi 5 minit ini, cikgu akan tunjuk cara-cara kita nak rekodkan dokumen nota debit dan nota kredit. Okey, jadi bila awak dah tahu nota debit, nota kredit, kalau awak tengok dalam dokumen Isma dan juga dokumen Along, mesti ada salah satu, at least mesti adalah salah satu, sama ada nota debit atau nota kredit. Jadi kalau ada, awak kena wujudkan buku-buku yang terlibat dan masukkan, selitkan dalam soalan Isma dan juga soalan Along. Jadi selain daripada buku tunai bahagian pembayaran dan juga ledger pemihutang, awak juga kena siapkan soalan untuk soalan untuk nota debit dan nota kredit yang terdapat dalam soalan Isma dan juga soalan Along jika ada. Dia tak semua ada. Kadang-kadang dia ada 1 atau 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Jadi mungkin tak ada langsung. Tapi biasanya memang akan ada
at least satu dokumen yang berkaitan dengan nota debit ataupun nota kredit. Jadi awak masukkan dan siapkan, hantarkan pada cikgu pada atau sebelum hari Khamis ini, sebelum jam 10 malam. Okey, itu sahaja kelas saya pada hari ini. Jangan lupa tonton video pendek 4 durasi. Terima kasih. Assalamualaikum.